Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Syahid Osman, nombor matrik CB220094. Hari ini saya akan menerangkan tentang kajian dan penulisan ilmiah mengenai langkah-langkah mengatasi cabaran pemikiran Islam liberal terhadap ahli sunnah wal jemaah. Seterusnya, ahli kumpulan. Pertama ialah saya, Muhammad Syahid Osman. Kedua ialah Farhan, Azmi, Farhad, Irfan, Dinal Hakim, Afif. Seterusnya, Azhar Fikri, Arif Irfan, Azim dan Efi Hafizul. Pengenalan. Peranan Al-Quran dan Hadis dalam menetapkan hukum dan kehidupan umat Islam. Pertama, Al-Quran dan Hadis digunakan sebagai sumber utama bagi umat Islam di seluruh dunia. Al-Quran dan Hadis merupakan sumber utama bagi setiap umat Islam di seluruh dunia bagi menetapkan sebarang hukum dan menjalankan kehidupan seharian. Ketiga, ayat Al-Quran seperti yang dituliskan, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada atau jalan yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal salih bahawa mereka ada pahala yang besar. Surah Al-Isra. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Azim bin Azman, bernombor matrik CB220179. Jadi saya akan membentangkan tentang latar belakang masalah kajian yang telah kumpulan kami jalankan. Yang dapat kami simpulkan adalah pendidikan agama yang komprehensif. Jadi tumpuan harus diberikan kepada pendidikan agama yang mendalam, termasuklah dengan memantapkan pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh ulama terkemuka. Jadi apabila kita mengatakan soal pendidikan ini, seharusnya ditujukan kepada golongan muda supaya mereka ni dapat membezakan tafsiran yang sahih dengan tafsiran yang salah diguna pakai. Dan seterusnya, latar belakang masalah yang kita dapat simpulkan adalah dengan mengekalkan kesinambungan hadis. Jadi sekarang ini terdapat golongan umat Islam liberal yang menolak hadis sebagai sumber utama agama Islam, dan ini boleh menyebarkan salah faham dalam fahaman agama dengan menjejaskan pelaksanaan ibadah dan hukum agama yang betul, kerana tafsiran yang telah dimanipulasikan itu akan menjejaskan pemahaman dan akidah sesiapa saja yang terpengaruh. Jadi oleh itu penting untuk kita mengekalkan kesinambungan hadis sebagai sumber penting dalam memahami dan mengamalkan agama Islam. Jadi seterusnya adalah dengan masalah yang dengan mengekalkan, dengan mengelakkan manipulasi tafsiran. Jadi ini adalah tanggungjawab kita untuk mengelakkan tafsiran yang sudah dimanipulasi oleh golongan liberal ini. Kerana mereka sering menggunakan petikan ayat Al-Quran untuk menyokong pandangan mereka yang bercanggah dengan agama. Dan juga mereka menyembunyikan tafsiran sebenar kerana ada niat yang tersendiri. Jadi penting bagi umat Islam untuk memahami konteks dan tafsiran dan maksud sebenar ayat-ayat Al-Quran daripada mana? Daripada hadis yang sahih. Jadi seterusnya adalah kepimpinan agama yang berwibawa. Jadi ini adalah dituntut bagi sesebuah negara Islam adalah untuk dipimpin oleh seseorang yang beragama Islam juga. Jadi adalah penting untuk kita mempunyai seorang pemimpin agama yang berwibawa. Yang lebih bagusnya adalah seperti ulama ataupun mufti, kerana mereka ini boleh memberikan garis panduan serta pendapat berlandaskan faktor agama yang betul. Jadi orang ramai perlu mendengar bimbingan mereka ini supaya dan mengikuti penjelasan yang diberikan berdasarkan sumber Islam yang utama. Dan seterusnya adalah musyawarah dan dialog. Jadi melalui musyawarah ini adalah langkah untuk mengatasi masalah yang menjadi
dalam kajian kami lakukan ini. Jadi melalui musyawarah dan dialog terbuka, persefahaman antara golongan ahli sunnah wal jemaah dan golongan ahli liberal ini adalah dengan lebih baik. Persefahaman tu akan dapat dengan lebih baik antara pelbagai golongan inilah dalam masyarakat. Jadi ini dapat membantu mengukuhkan pemahaman agama yang benar dan menggalakkan toleransi dalam masyarakat. Seterusnya, pemahaman dalam agama Islam ni dapat dimantapkan sesama masyarakat. Dan seterusnya, yang terakhir sekali adalah peranan keluarga, kerana keluarga adalah penting untuk membentuk kefahaman agama anak-anak daripada ibu dan bapa, didikan ibu dan bapa. Jadi didikan agama haruslah diberi kepada anak-anak mereka sejak dari muda, diasuh dan diguna pakai dalam sehari-harian supaya anak-anak akan menjadi secara konsisten apabila membesar dengan didikan agama dan tidak jauh tersesat meninggalkan Allah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Franz Zakiri Manzali. Nombor matrik saya DE220210. Saya di sini sebagai ahli kumpulan yang akan menerangkan tentang persoalan kajian. Persoalan kajian yang pertama bagi kami ialah bagaimana memastikan setiap ilmu yang disampaikan secara terbuka merupakan ajaran yang betul dan berdasarkan ahli sunnah wal jemaah. Yang kedua ialah apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi memastikan agama Islam sentiasa terpelihara daripada ajaran sesat yang mampu merosakkan akidah masyarakat. Dan yang terakhir dan yang ketiga, apakah peranan kerajaan dalam menjayakan ajaran sesat mampu dihapuskan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya sambungkan pembentangan saya dengan objektif kajian. Kumpulan kami menyediakan dua objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah memastikan masyarakat Islam mengamalkan pegangan agama yang berpandukan ahli sunnah wal jemaah. Dan yang kedua dan yang terakhir adalah mengenal pasti setiap lapisan ajaran sesat yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jemaah mampu dihapuskan bagi memelihara akidah masyarakat. Sekian, terima kasih daripada saya. Saya seterusnya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seperti yang ditunjukkan di slide ini, Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Ayat-ayat Al-Quran sebagai wahyu langsung daripada Allah SWT. Al-Quran juga sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan Islam. Surah Al-Baqarah sebagai contoh ayat yang meletakkan hukum-hukum fundamental dalam Islam. Keutamaan Al-Quran dalam menentukan larangan, kewajiban dan hukum-hukum syarak. Hadis sebagai sumber kedua dalam penetapan hukum Islam. Definisi dan pentingnya hadis sebagai perkataan dan tindakan Rasulullah SAW. Proses pengumpulan dan kesahihan hadis. Kesahihan dan peringkat-peringkat hadis. Sahih, hasan, daif. Dan contoh hadis yang membahaskan hukum-hukum agama dan nasihat daripada Rasulullah. Penafsiran dan pemahaman Al-Quran dan hadis. Pentingnya penafsiran yang benar dan ilmu pengetahuan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Peranan ulama dan mufti dalam memberikan tafsiran yang tepat. Menghindari penafsiran yang menyimpang dan penyelewengan terhadap ajaran Islam. Prinsip-prinsip dalam mentafsir Al-Quran dan hadis. Kehidupan seharian dan panduan Al-Quran dan hadis. Contoh-contoh penerapan hukum-hukum Islam dalam kehidupan seharian. Ibadah, muamalat sosial dan moral. Pentingnya mengacu pada Al-Quran dan hadis dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan. Contoh-contoh nasihat dan tuntutan dari hadis dalam menjalani kehidupan yang bermoral dan bermanfaat. Pentingnya pemahaman yang seimbang. Menjaga keseimbangan antara teks Al-Quran dan hadis dengan konteks dan realiti semasa. Menghindari ekstremis dan pemahaman yang sempit. Menghormati perbezaan pendapat dan mazhab dalam mentafsir Al-Quran dan hadis. Pentingnya pendekatan ilmiah dan kajian yang mendalam dalam memahami ajaran Islam. Memahami tentangan kontemporari
perkembangan zaman dan isu-isu kontemporari yang memengaruhi umat Islam, tantangan dari golongan liberal yang mentafsir Al-Quran dan hadis, perlunya memahami konteks zaman dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam secara relevan, menghadapi isu-isu seperti LGBT, feminisme, teknologi dan globalisasi dengan rujukan Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Irfan bin Muhammad Zaidi dengan nombor matriks DE220018 akan membentangkan tentang kepentingan kajian kepada pelajar. Kepentingan pertama adalah memberikan peringatan kepada pelajar untuk berwaspada dengan ajaran-ajaran yang berunsurkan liberal dan mengedepankan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, menekankan pentingnya menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan utama dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Yang ketiga, meningkatkan pegangan agama dalam diri pelajar untuk menghindarkan diri dari terjerumus dengan ajaran sesat. Keempat, memberikan amaran kepada pelajar agar berhati-hati dalam mengikuti trend di media sosial yang mungkin tidak sesuai dengan hukum dalam agama Islam. Yang kelima, mendorong pelajar untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama Islam sebagai penjaga kesucian agama dan untuk melawan ideologi-ideologi yang menyesatkan. Akhir sekali, iaitu yang keenam, mengamalkan konsep amar makruf nahi mungkar untuk mencegah pemikiran liberal dan ajaran sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif Irfan, nombor matrik DE220019. Saya hari ini akan membentangkan kepentingan artikel ini kepada masyarakat. Pertama sekali, ia adalah untuk menyedarkan masyarakat tentang hadirnya ancaman ajaran sesat dan liberal ini dalam agama Islam. Ia membantu masyarakat mengenal pasti tanda-tanda bahaya ajaran sesat dan menghindarinya. Dengan itu, artikel ini dapat melindungi masyarakat daripada terjerumus dalam ajaran yang menyeleweng ini. Ia juga mengawal dan membatasi penyebaran agama sesat ini. Seterusnya, artikel ini juga akan mempromosikan pemahaman Islam yang tepat dan sah seperti Al-Quran dan Sunnah. Ia membantu masyarakat untuk memperolehi fahaman yang jelas dalam mengamalkan agama Islam yang betul. Apabila masyarakat faham dengan ajaran Islam, ia akan mengekalkan integriti agama dan menghindari salah faham dan penyelewengan ajaran Islam. Dengan itu, ia dapat memberikan perlindungan dan pemahaman yang diperlukan kepada masyarakat di Malaysia. Apabila masyarakat faham, keamanan dan kesejahteraan juga dapat ada dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Fikri bin Ahmad Fahmi bernombor matrik CV220187. Saya akan meneruskan pembentangan ini berkaitan dengan kepentingan kepada negara. Kepentingan kepada negara terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama adalah melindungi akidah dan nilai tradisional dalam agama Islam dari pengaruh pemikiran Islam liberal. Perkara ini dapat menghasilkan tafsiran baru yang dapat mempengaruhi pemahaman tradisional orang Islam. Bagaimana kita memperoleh pengalaman tradisional orang Islam ini adalah dengan melalui Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi dengan kita mengatasi perkara tersebut, kita dapat melindungi akidah dan nilai-nilai tradisional Ahli Sunnah wal Jamaah. Melalui pencegahan ini juga kita dapat mencegah potensi kehilangan akidah umat Islam ataupun generasi akan datang dalam negara kita. Seterusnya adalah memelihara keselamatan dan kestabilan negara dengan mengatasi pemikiran Islam liberal yang dapat mengancam negara. Perkara ini berlaku apabila melanggar prinsip-prinsip utama Ahli Sunnah wal Jamaah sehingga kan mengancam keselamatan dan kestabilan negara. Jadi, dengan kita mengatasi perkara tersebut, kita dapat memastikan pengukuhan sosial dan mencegah pemikiran yang boleh menyebabkan berlakunya konflik dalam sesebuah masyarakat tersebut. Seterusnya adalah pemeliharaan identiti keagamaan Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai warisan yang kaya.
Sebagaimana yang kita tahu, Ahlussunnah wal Jamaah telah berada dalam negara kita sebagai suatu asas dalam negara kita yang kuat dalam memelihara orang Islam itu sendiri, akidah orang Islam itu sendiri dan prinsip-prinsip orang Islam. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah warisan dan identiti yang penuh dengan kekayaan kepada negara kita. Jadi memelihara dan perkara ini dapat memelihara dan mempromosikan pemahaman yang tepat kepada orang Islam tersendiri dalam negara kita. Dan pentingnya pentingnya identiti yang kuat ini adalah dengan adanya identiti Islam yang kuat, perkara itu tidak mudah untuk goyang, seperti bagaimana tiang yang dibina untuk memastikan rumah tidak roboh. Begitulah kepentingan identiti yang kuat. Okey. Yang keempat adalah memastikan kebebasan beragama yang seimbang dan mempersiapkan pemahaman Islam yang tepat. Di sini kita dapat tegaskan di mana keberkesanan agama yang dijalankan adalah benar dan mengikut nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang betul. Dengan itu, pentingnya kita merujuk pada Ahlussunnah wal Jamaah dalam sesuatu aspek sebelum kita membuat keputusan ataupun dalam sesuatu perkara di mana berkaitan dengan undang-undang dan sebagainya. Yang terakhir sekali adalah mempromosikan kestabilan politik dengan mengurangkan kemungkinan eksploitasi agama untuk tujuan politik yang merosakkan. Dalam keadaan ini kita dapat mengatasi perkara tersebut dengan mengurangkan eksploitasi tersebut yang boleh menyebabkan seperti penunggang agama, menggunakan organisasi agama sebagai untuk mereka memperolehi poin ataupun memperolehi undian dan sebagainya. Sedangkan perkara yang sebaliknya mereka lakukan untuk merosakkan negara. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhad bin Hamizi. Bahagian saya adalah berkaitan dengan cadangan subtopik. Jadi, subtopik kami adalah menekankan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan seharian adalah salah satu pendekatan penting dalam menghadapi cabaran pemikiran Islam liberal. Jadi, cadangan yang pertama adalah kita haruslah memperkukuhkan pegangan atau pemahaman tentang ajaran Islam yang berlandaskan ahli sunnah wal jamaah. Mempelajari Al-Quran dan hadis dengan lebih dalam supaya kita dapat melakukan perkara-perkara yang disuruh di dalam Al-Quran dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang di dalam Al-Quran. Al-Quran sangatlah penting untuk meningkatkan pegangan agama kita kerana apabila kita beramal dengan perkara yang diperintah di dalam Al-Quran, kita akan berada di landasan yang tepat kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kepada kita bahawa kepada siapa yang beramal dengan ajaran Al-Quran, pahala dan syurga akan diberikan kepada mereka. Jadi, cadangan yang kedua bagi subtopik ini adalah menguatkan keimanan dan ibadah dalam kehidupan seharian yang penting dalam Islam untuk setiap Muslim. Tanpa memandang orientasi pemikiran tertentu, penguatan keimanan dan ibadah dapat membantu seseorang menghidupkan ajaran Islam secara lebih mendalam dan konsisten. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menjalankan praktik keagamaan mereka sesuai dengan keyakinan dan pemahaman mereka. Menguatkan keimanan dan ibadah seharusnya tidak menjadi alat untuk menentang atau menyerang kelompok yang berfikiran seperti itu. Sebaliknya, fokus adalah kepada keimanan dan ibadah supaya dapat memperdalamkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan memperkuatkan landasan keagamaan kita. Assalamualaikum, saya Muhammad Irfan. Saya akan sambung untuk cadangan subtopik yang seterusnya. Baiklah, cadangan yang ketiga adalah individu boleh bersosial dan melibatkan diri dengan masyarakat Islam yang menekankan kepentingan Islam. Kenapa? Ia boleh menimbulkan satu keyakinan di dalam seseorang itu dan memberi inspirasi. Apa yang boleh mereka lakukan dengan menyertai aktiviti keagamaan? Sebagai contoh, yang paling mudah adalah seperti mendengar khutbah Jumaat sebelum solat Jumaat.
Selain itu, program sosial yang lain berkaitan agama Islam. Dengan ini, individu dapat memupuk persekitaran yang menggalakkan penerapan dan penghayatan ajaran agama Islam. Baiklah, seterusnya adalah cadangan terakhir, iaitu cadangan keempat, iaitu refleksi dan murajaah. Okey, kepada semua, murajaah itu bermaksud pengulangan ataupun berterusan. Okay. Kita perlu meluangkan waktu untuk merenung dan merefleksi ajaran Islam yang digunakan dalam kehidupan seharian kita. Ianya sangat penting kerana ia memeriksa diri sendiri dan menilai tindakan tersebut untuk motivasi kita. Ia juga merupakan usaha untuk memperbaiki diri sendiri secara berterusan. Ianya sangatlah efektif untuk memperkukuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam. Okey, baik, kita teruskan dengan pengenalan metodologi. Metodologi, apakah itu metodologi? Metodologi membawa maksud kepada sistem merangkumi kaedah dan prinsip yang telah digunakan dalam sesuatu kegiatan atau pencarian sebarang data. Jadi setiap artikel perlu mempunyai metodologi yang baik kerana ia akan meliputi pemilihan dan jenis penyelidikan yang luas. Tanpa metodologi yang baik, kita tidak akan dapat menulis artikel dengan lebih baik. Ini kerana artikel yang baik datangnya daripada informasi yang benar. Dengan kekurangan informasi yang betul akan menyebabkan artikel kita kurang baik. Jadi bagi kajian kami menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu kaedah yang dapat mengukur suatu kajian secara objektif. Jadi kaedah ini gunakan sumber-sumber seperti internet, buku, majalah dan sebagainya. Hasil daripada kajian-kajian lepas. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya Najib Aiman akan bentang berkenaan reka bentuk kajian kami. Bagi menjawab segala soalan kajian, kami menggunakan kaedah kajian secara maya, iaitu dengan membuat soalan-soalan menggunakan borang kaji selidik secara atas talian, iaitu dengan menggunakan aplikasi Google Form. Dengan menggunakan aplikasi, pekaji membuat soalan yang berkaitan dengan topik kajian di dalam aplikasi. Kami memutuskan menggunakan Google Form sebagai alat pengumpulan data bagi artikel ini kerana ciri-ciri yang tersedia di dalam aplikasi inilah dia mudah digunakan dan lengkap. Menerusi aplikasi Google Form juga, kami dapat mengetahui dapatan secara objektif. Dan dalam survey ini kami merangkumi segala soalan yang berkaitan dengan cabaran pemikiran liberal terhadap Ahli Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Hakim bin Zakwan. Kad matrik saya CB220030. Hari ini saya akan present berkenaan dengan analisis kajian yang telah kami lakukan melalui soalan-soalan yang kami edarkan dalam platform Google Form. Berdasarkan kajian yang kami lakukan, rata-rata responden adalah jantinanya daripada lelaki, di mana antara 57 responden majoritinya adalah lelaki. Fakulti pula majoritinya adalah FPTV, bangsa 98.2% dan majoritinya adalah Melayu. Umur pula adalah dalam kalangan 21 hingga 25 tahun dan tahun pengajian adalah tahun 1. Untuk soalan pertama, apakah pendapat anda tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan setiap ilmu yang disampaikan secara terbuka merupakan ajaran yang benar dan berlandaskan Ahli Sunnah wal Jamaah? Untuk soalan pertama ini, rata-rata responden menjawab setuju dan sangat setuju. Mana soalan kedua pula ialah apakah anda setuju bahawa pemikiran liberal dapat membahayakan pembangunan Islam? Yang mana soalan kedua ini juga rata-ratanya menjawab setuju dan sangat setuju.
Soalan ketiga ialah bagaimana pendapat anda terkaitan dengan peranan kerajaan dalam menjayakan ajaran sesat mampu dihapuskan. Untuk soalan ketiga ini juga, majoriti menjawab setuju dan sangat setuju. Soalan nombor 4 ialah pada pendapat anda, apakah peranan ulama, cendekiawan dan pemimpin masyarakat penting dalam menghadapi tantangan pemikiran liberal? Ini juga majoritinya menjawab setuju dan sangat setuju. Untuk soalan seterusnya, bagaimana pendapat anda tentang pentingnya pembentukan akidah masyarakat dalam membendung masalah pemikiran liberal? Di antara 57 responden, majoritinya menjawab setuju dan sangat bersetuju dengan pendapat ini. Soalan seterusnya, bagaimana pendapat anda tentang peranan ulama, cendekiawan dan pemimpin masyarakat menghadapi tantangan pemikiran liberal? Untuk soalan ini juga, rata-rata responden menjawab setuju dan sangat setuju. Soalan ketiga ialah apakah anda setuju bahawa pendekatan pendidikan dapat membantu memastikan masyarakat Islam berpegang teguh pada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah? Untuk soalan ini juga, rata-rata responden menjawab setuju dan sangat setuju. Untuk soalan seterusnya, apakah anda setuju bahawa fahaman teks-teks agama dari perspektif Ahli Sunnah wal Jamaah lebih tepat berbanding pemikiran liberal? Untuk soalan ini juga, rata-rata responden menjawab setuju dan sangat bersetuju. Okey. Untuk soalan seterusnya, bagaimana pendapat anda tentang pentingnya temuan kajian ini dalam menjaga integritas akidah umat Islam? Untuk soalan ini juga, 57 responden dan rata-ratanya menjawab setuju dan sangat bersetuju dan hanya segelintir sahaja yang menjawab tidak memiliki pendapat. Untuk soalan terakhir, apakah pendapat anda mengenai langkah-langkah yang telah diusulkan dalam kajian ini untuk mengatasi cabaran pemikiran Islam liberal terhadap Ahli Sunnah wal Jamaah? Di mana majoriti juga menjawab setuju dan sangat setuju dan hanya segelintir yang menjawab tidak setuju dan tidak memiliki pendapat. Kesimpulan, Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama hukum dan pedoman dalam kehidupan umat Islam. Kepentingan penafsiran yang benar dan pemahaman yang seimbang. Mengaplikasikan ajaran Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan seharian. Menghadapi tantangan kontemporari dan rujukan Al-Quran dan Hadis sebagai panduan.